Tajuk pagi ni sifat mausuf insya-Allah. Ya, sifat mausuf. Okey, insya-Allah saya sharekan skrin untuk kita lebih jelas apa itu sifat mausuf ya. Mausuf, sifat mausuf ni adalah isim bertemu i. Adakah sama isim mausuf dengan sifat mausuf? Tak sama Tuan Haji. Kalau kita sebut isim mausul itu kata sambung ataupun kata sambung lah ya. Tapi bila kita sebut sifat mausul dia berbeza ya, menunjukkan sesuatu objek yang mempunyai sifat tak sama ya. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita muka surat 31 ya, tulis tu sifat mausuf. Mausuf. Semua buka buku ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tajuknya sifat dan mausuf. Maknanya dua perkara lah, dan dia akan menjadi bila kita sebut sifat dan mausuf, sebenarnya yang mula ialah mausuf kemudian baru sifat. Tapi kenapa kita sebut sifat dahulu baru mausuf? Kerana biasanya bila kita melihat objek yang ternampak yang jelas sifatnya dahulu. Sifat dulu. Sebab itu disebut sifat dan mausuf. Untuk bab berikut perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Sepatutnya dia terang dulu apa itu sifat mausuf. Saya terangkan dahululah sebab buku tu belum masuk sifat mausuf, tak ada penerangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita sebut sifat ya. Sifat bila ada sifat dia mesti ada mausuf. Ya, bila ada sifat mesti ada mausuf. Ini bukan mausul. Yang hari itu kita belajar mausul. Itu isim mausul yang Tuan Haji tanya tadi itu isim mausul. Ini lam. Ya, ini min waw sad waw lam. Hari ini min waw sad waw fa. Tak sama ya. Ini isim mausul. Ini sifat mausul. Jadi tulis betul-betul. Bila kita sebut isim mausul, kata sambung. Ini bila kita sebut sifat mausul, ya, mausul ni sesuatu objek. Ada objek, kemudian kita terangkan dia punya sifat. Tapi bila kita sebut sifat baru mausul. Ya. Jadi nampak tak perbezaan antara isim mausul dan sifat mausul? Tak sama kan? Okey, sekarang isim mausul ada berapa? Ingat lagi tak isim mausul ada berapa? Ada berapa ya? Ada. Baru tak sampai. Isim mausul ada berapa? Ulang balik. Macam mana nak jalan ke depan isim mausul dah lupa? Isim mausul apa dia? Kata nama sambung. Ya, apa dia? Alladhi, alladhani, lagi, ada enam. Allatani, allataini, ulai atau tengok balik ya, tengok balik sebab takkan saya nak pusing je ke belakang. Okey, mula saya nak dengar isim mausul ada enam, apa dia? Allazi lagi. Ambil muzakkar dulu. 3 untuk muzakkar, 3 untuk muannas. Apa dia 3 untuk muzakkar? Allazi, allazani atau allazaini, lepas tu allazina. Alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, untuk muannas allati tani ataupun allataini ataupun Allah. Okey, ini 2 orang je dapat, yang lain Tuan Haji sebelum saya nak pergi ke sifat mausul, cuba ulang dulu Tuan Haji.
Isim mausul ada 6, 3 muzakkar, 3 muannas. Mufrad, musanna, jamak, apa dia? Al-lazani, Okey, lagi. al-lazaini, Lagi. al-lazina, Alhamdulillah. Li muannas, allati, ya. allatani, Lagi, allataini, ya. allati, Ya. allai. Alhamdulillah, nasib baik. Nasib baik ada, syukur kepada Allah. Jadi kalau dah ada wakil tu bolehlah jalan terus. Okay, saya mengharapkan semua ya, bila kita belajar satu tajuk tu, tolong tengok Al-Quran. Sebab itulah, apa ni kita belajar bahasa Arab ni, bukan kita nak cakap pun, kita nak cakap dengan orang Arab pun, orang Arab pandai cakap Melayu. Tujuannya kita nak, kita boleh faham Al-Quran. Tak dapat banyak pun, sikit-sikit pun dah syukur. Alhamdulillah kan. Itulah tujuannya kita belajar bahasa Arab. Okey, jadi insya-Allah kalau disebut isim mausul tu ada 6 walaupun kelihatannya ada bila muannas bila musanna tu ada dua-dua ya, tetapi kalau boleh kita terus ingat bila sebut isim mausul, isim isyarah, isim dhamir ya, jadikan dia satu benda yang menjadi kewajipan untuk aku betul-betul faham. Kalau sebut isim dhamir ada 14. Kalau sebut isim isyarah ada berapa? Ya, jadi yang tu yang saya nak. Ya, jadi tolong cuba hafalkan betul-betul. Ya, Isim mausul ni adalah kata sambung kan? apa dia? Isim mausul ni maksudnya kata nama sambung lah. Ya, betul. Kata nama sambung. Kata sambung. Maksudnya dia tak boleh kalau kita cakap contoh saya sebut allazi ataupun allazina ataupun allati. Saya berhenti saya cakap allazi. Kamu boleh faham ke? Tak. Contoh saya sebut, saya cakap dengan Tuan Haji. Sepatah je saya sebut. Saya kata allazina, lepas tu saya berhenti. Tak boleh. Faham ke apa Tergantung. maksud ni? Tak faham sebab allazina orang-orang yang apa? Paling tidak pun mesti sambung. Allazina kafaru kan paling kurang. Kalau kita sebut allazina kafaru, contoh macam tu. Allazina kafaruna, contoh macam tu orang faham lah. Ya, orang-orang yang kafir itu. Macam itulah. Yang baru nak tanya. sila nak tanya. sila mausulnya. Ya, sambungannya Tanya, kepada mana? Kafirun. Ya, orang-orang kafir itu. Macam tu. Orang-orang yang mereka telah engkar. Macam itulah. Kalau kita al-lazina tiba-tiba kita berhenti. Orang-orang yang apa? Orang-orang tak faham. Sebab tu bila ada kalimah isim mausul, dia ada silah mausul. Ya, silah mausul tu ialah kalimah selepasnya yang menghubungkan dengan isim mausul. Ya, okey, jelas tak? Ustazah nak tanya? Ya. Nak tanya, dia boleh jadi isim mewakili ke? Sama ke? Mewakili. Isim Mewakili. isim yang mewakili maksud datin Mewakili. Macam tu nak mewakili. Siapa dia macam ni diterangkan. Ulul albab. Al-Aziz sekian-sekian diterangkan masuk ulul albab. Contohlah. Bolehlah. Ya, Boleh. boleh sebab dia bila kita sebut al-lazini, al-lazi ke, al-lazani ke, apa pun benda isi mausul yang 6 tu, kita tak boleh terhenti dekat situ. Sebab minggu lepas saya kata, masa kita belajar isi mausul, kalau kita baca Quran jangan berhenti pada kalimah isi mausul. Tapi untuk memulakan boleh. Untuk waqaf elakkan, ya. Kalau sengaja kita berhenti, allazina berhenti. Sengaja sebab sedangkan kita tahu makruh jadinya. Tapi untuk kita ibtidak mulakan dengan isim mausul tak masalah. Ya, sebab dia ayat tergantung. Okey. Sekarang insya-Allah pagi ni kita teruskan kepada bukan isim mausul tetapi sifat mausul. Ya, sifat mausul. Okey. Kalau kita tengok kenapa sebut sifat dulu sedangkan objek yang pertama ialah mausuf. Ya, kita sebut sifat dahulu sebab kalau kita melihat sesuatu, kita nampak pada objek tu kita nampak sifatnya. Lalu di dalam tajuk ni disebut sifat dahulu baru mausuf. Okey. Pertama kita nak kena faham apa itu mausuf. Mausuf ni dia punya objek. Dan okey, contoh saya sebut rumah. Ya, contoh saya sebut rumah. Rumah dalam bahasa Arab al-baitu. Ya, rumah saya sebut al-baitu. Ya, ni al-baitu ni ialah mausuf. Ya, jadi bila al-baitu ni
rumah ni nak tunjuk macam mana sifat rumah tu. Ya, contoh sifat rumah tu al-jamil ke, al-kabir ke, al-saghir ke, apa-apalah. Ya. Jadi selepas daripada rumah ni kita tunjuk dia punya sifat. Ya, rumah lepas tu tunjuk sifat dia. Maka yang disebut mausuf ialah dia punya objek, kemudian kita terangkan sifat dia. Contoh al-baitu al-kabir. Ya, al-kabir. Maka al-kabiru adalah sifat kepada mansub. Ini ya, al-kabiru ni ialah sifat. Baik. Ya, bila kita sebut, kita tak sebut mausuf sifat. Bila kita sebut sifat mausuf. Sebab kita nampak besarnya. Besar apa? Besar rumah itu. Jadi kalau disebut al-baitul kabiru, rumah yang besar. Okay, nampak? Ya, al-baitu al-kabiru, rumah yang besar. Ini rumah. Macam mana sifat rumah tu? Yang besar. Okey. Sekarang kita tengok. Bila kita dah belajar sifat mausuf, apa yang kita kena faham, apa yang kita kena ingat. Bila sebut sifat mausuf, dia mesti ada 4 ciri yang sama. Ya, ada 4 ciri yang sama. Apa ciri yang pertama? Sifat mausuf dia berlaku pada kalimah isim. Ya, pertama isim bertemu isim. Ya, isim dia jumpa isim. Pertama, bila kita sebut sifat mausuf dia berlaku pada kalimah isim bertemu isim. Yang kedua, bila kita sebut kalimah sifat mausuf, dia mesti sama pada dia punya bilangan. Ya, bilangan. Yang ketiga, bila kita sebut sifat mausuf, dia mesti sama jantina. Ya, jantina. Yang keempat, isim dengan isim pasti mesti sama bilangan. Yang ketiga jantina. Yang keempat dia punya tengok ni. Kalau maksudnya macam ni, ini bilangan. Kalau mufrad dengan mufrad, kalau musanna dengan musanna, kalau jamak dengan jamak. Kemudian dia punya tanda di hujung ni. Kalau di hujung ni marfu', dua-dua marfu'. Kalau di hujungnya mansub, kedua-dua mansub. Kalau di hujungnya kasrah, dua-dua kasrah. Ya, maksudnya barisnya mesti sama. Ya, barisnya mesti sama pada di hujung kalimah. Baris di hujung kalimah mesti sama. Tak boleh ini marfu', ya, ini mansub. Ataupun ini mansub, ini marfu'. Tak boleh. Ya, jadi ingat bila kita sebut sifat mansub, pertama dia adalah pertemuan isim bertemu isim. Ya, isim bertemu isim. Betul tak? Al-baitu ni isim? Betul. Betul. Mana tanda isim? Alif lam. Mana tanda isim pada kalimah al-baitu? Alif lam. Okey, jadi kalimah yang pertama isim. Okey. Kalimah yang kedua juga mesti bertemu dengan isim. Okay. Al-kabiru ni mana tanda isimnya? Alif lam. Jadi betul tak isim bertemu isim? Betul. Ya, isim bertemu isim. Okey, kita right. Betul. Yang kedua bilangan. Bilangannya sama. Okey, al-baitu ini berapa biji rumah ni? Okey, jadi ini mufrad. Jadi di sini sifatnya pun mesti merujuk kepada yang sama. Jadi bilangannya sama, mufrad. Okey. Yang ketiga jantina. Al-baitu ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Okey, al-kabiru muzakkar ke muannas?
Zakat. Zakat. Okey, sekarang kita tengok dia punya i'rab di hujung kalimah dia. Nampak al-baitu marfu', al-kabiru juga marfu'. Setiap kali kalau kita nak jadikan dia sifat mansub, ingat ada 4 perkara yang kena sama. Ada berapa perkara yang kena sama? 4. 4 perkara yang mesti sama. Okey, sekali lagi hari ini kita belajar sifat mansub. Ditulis mansub sifat. Mansub dulu baru sifat. Tapi bila kita sebut sifat baru mansub. Okay, sebab sesuatu objek tu bila kita tengok kita nampak sifat dia dulu kan. Sebab itulah disebut sifat mansub. Bila kita sebut sifat mansub, 4 perkara yang kena jelas. 4 perkara yang kita kena ingat. Pertama, dia adalah pertemuan isim bertemu isim. Ya. Kedua, bilangan adadun dia mesti sama. Adadun dia mesti sama. Kalau mufrad dengan mufrad, kalau musanna dengan musanna, kalau jamak dengan jamak. Kemudian yang ketiga tengok dia punya jantina dia. Ini muzakkar, ini juga muzakkar. Okey. Yang keempat kita tengok pada hujung kalimah itu. Kalau marfu dengan marfu. Kalau mansub dengan mansub. Kalau kasrah dengan kasrah. Contoh, kalau kita tak nak tulis al-baitu, kita nak tulis al-baita. Boleh? Ya, al-baita. Maka al-kabiru ni kena tukar juga dengan al-kabiru. Okey, nampak sekarang dah dua-dua sama. Ya. Ni dah jadi al-baita, ni dah jadi al-kabiru. Dua-dua sama. InsyaAllah kalau dua-dua sama barulah dia melengkapi yang disebut sifat mansub. Boleh tak kalau kita nak buat al-baiti? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Boleh. Al-baiti, al-kabir. Al-kabiri. Okey, boleh je. Kalau kita nak jadikan al-baiti boleh, tapi sini mesti ada huruf jar lah. Contoh fil baitil kabiri. Boleh? Dalam rumah yang besar itu. Ya, di dalam rumah yang besar itu boleh. Kalau di sini letakkan dia jadi maf'ulun bih, adalah kalimah fi'il dan fa'il di sebelumnya. Ya, adalah fi'il dan fa'il sebelumnya barulah dia boleh jadi maf'ulun bih. Nak jadikan ni maf'ulun bih, di sini mesti ada kalimah fa'il. Ya, contoh katakan kita nak buat satu kalimah ni nak jadikan. Contoh senang aja. Ja'ala. Ya, ja'ala al-baita al-kabira. Di dalam ja'ala ni ada dhamir fa kan? Jadi ja'ala berarti dia telah membina atau dia telah membuat rumah yang besar itu. Nampak tak? Okey. Kalau kita nak jadikan al-baita, sebelumnya mesti ada fi'il dan fa'il. Okay, contoh ni kalimah ja'ala. Nampak ke? Jelas ke kalimah ja'ala ni? Nampak? Jim, ain, lam. Ya, jim, ain, lam. Ni ja'ala. Ya, ja'ala artinya dalam ja'ala ni ada dhamir huwa. Jadi dia telah membuat rumah yang besar itu. Maka nampak di sini boleh baris depan, boleh baris atas sebab dia jadi maf'ulun bih. Nampak jelas? Okey, sekarang kita boleh bila kita buat satu tajuk kita dah boleh, kita dah belajar fi'il. Ya, kenapa dia berkedudukan mansub? Kita kena tanya, kita dah belajar. Dan bila kita baca Quran, ya kita tanya, kenapa ni baris atas? Kenapa ni baris bawah? Maka jawapannya dapat bila kita dah belajar. Okey, ja'ala, dalam ja'ala ada dhamir huwa. Maka huwa tu jadi fa'il. Dia telah membuat. Apa yang dia buat tergantung kan? Dia telah membuat. Buat apa? Mesti ada objek dia buat kan?
Maka objek yang dia buat al-baita. Maka al-baita ni mesti mansub. Mansub bil fathah. Limaza mansub bil fathah? Kerana dia maf'ulun bih. Dan kenapa dia dengan baris atas? Sebab dia isi mufrad. Lepas tu nak tunjuk pula macam mana rumah tu, sifat yang dia buat rumah tu, keadaan rumah tu sifatnya macam mana. Sambung al-kabiru. Kenapa dia baris atas? Sebab sifat wajib ikut mansub. Ya, sifat wajib ikut mansub. Ingat, sifat wajib ikut mansub. Kalau dia punya mansub bil fathah, maka sifat juga mesti bil fathah. Kalau dia punya mansub kasrah, sifat juga mesti ikut kasrah. Kalau mansub marfu', sifat juga mesti ikut marfu'. Okey, kalau al-baitul kabiru ini dah terus faham, tak payah lagi di belakang ni ada dot untuk permulaan. Ini dah terus al-baitul kabir, kita dah rumah yang besar. Nampak? Rumah yang besar. Rumah yang besar. Tapi sambunglah lagi ayat selepasnya. Ya, contoh rumah yang besar buatlah apa-apa lagi ujung dia. Ya, tapi nak bermula dengan al-bait tu boleh. Lepas tu buatlah dot di belakang dia. Okey, ada persoalan setakat ni baru masuk ini baru intro, baru permulaan. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Okey, Tuan Haji faham tak? Untuk tu Ustazah. Abang insyaAllah. Apa dia? Contoh untuk bilangan sama jantina tu macam mana? Jantina tu maksudnya kalau muzakkar dengan muzakkar. Kalau muannas dengan muannas. Macam tadi al-baitu tu muzakkar. Ya, al-baitu saya ulang balik. Ataupun saya ambil contoh yang ada dalam buku ni ya. Sayyarah, ambil Ustazah Sayyarah tu. Ya, contoh dalam buku ni asy-syari'u al-kabir. Ya, tengok contoh yang dalam buku ni ya. Pen warna merah nampak ke? Nampak. Jelas. Asy-syari'u. Asy-syari'u ni kalimah isim. Nampak ni ada alif lam. Asy-syari'u. Apa makna asy-syari'u? Jalan. Jalan ya, jalan ya. Okey, macam mana sifat jalan? Ini dia bagi contoh sifat jalan itu berjalan yang berjalan raya yang besar dia kata. Tapi setahu saya asy-syari'u lorong. Tak apalah lorong ke jalan tu kurang tu. Ya. Asy-syari'u ini dia punya mausuf. Ya, jadi asy-syari'u ni mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Mana tanda mufradnya? Doma. Okey, sekarang kita nak buat dia punya sifat. Ingat sifat mesti ikut mansub. Sifat mesti ikut mansub. Okey, sekarang mansubnya ini asy-syari'u ni ialah mansub. Asy-syari'u ini ialah mansub. Objeknya apa? Asy-syari', jalan. Sekarang ingat bila kita nak buat sifat, sifat mesti ikut mansub. Okey, sekarang mansubnya mula dengan alif lam kan? Ya. Ini juga mesti mula dengan alif lam. Tak boleh dia punya sifat tak ada alif lam. Sifat senantiasa kena ikut mansub. Kalau di sini mula dengan alif lam, di sini juga wajib mula dengan alif lam. Okey, di sini marfu' dengan dhammah. Di sini juga mesti marfu' dengan dhammah. Okey. Okey, sekarang dah jadi sama. 4 perkara yang jadi sama. Okey, tadi isim bertemu isim. Okey, isim bertemu isim. Okey, baik. Baik, satu. Yang kedua, tadi disebut bilangan, betul kan? Adadun, bilangan. Ini mufrad kan? Oh, ya. Saya ni cakap ada teman ke tidak ni? Ada. Betul. Mufrad kan? Betul. Mufrad kan? Betul. Mana tahu ni mufrad? Ini dhammah. Kita dah Doma. marfu' dengan dhammah untuk isim mufrad. Marfu' bil alif untuk
Musanna. untuk Jamak. 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 Jadi ikut. Mak. Okey, asyari'u al-kabiru. Okey, sama mufrad dengan mufrad. Okey, yang ketiga jantina. Ini muzakkar ke muannas? Zakar. Zakar. Okey, ini muzakkar ke muannas? Zakar. Zakat. Kita tik. Yang keempat tengok di hujungnya. Ni marfu' kan? Ya. Ya. Marfu' kan? Okey. So ada 4 yang sama baru boleh kita sebut sifat mau. Mau. Baru kita boleh sebut sifat mausuf. Okey? Boleh ke? Jelas? Jelas. Okey. Kalau dah dapat, inilah dia tajuk yang paling mudah. Tajuk yang paling mudah. Kalau kita nak belajar yang hari tu, nak mubtada khobar tu, itu pun mudah juga. Isi mausuf pun mudah. Sebenarnya mudah bila kita berkehendak dan bersungguh. Dia susah bila kita tak berapa nak dan tak berapa sungguh, memang susah. Okey. Ada persoalan mengenai contoh yang diberi oleh kitab ini? Dia kata perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Apa dia contoh? Dia kata asyari'u al-kabiru. Sama kan? Ya, sama kan? Okey. Itu contoh yang pertama, asyari'u al-kabiru. Contoh yang kedua, tengok. Asyari'a al-kabiru. Sama kan? Tengok maksud saya yang saya kata sama tu, tengok pada baris terakhir dia. Baris terakhir. Asyari'a al-kabiru. Asyari'a. Kabir. Boleh tak di sini asyari'a, di sini al-kabiri? Boleh tak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Cuba bagi reason, bisabab. Kenapa tak boleh? Ujungnya tidak sama. Sebab jangan cakap ujungnya mesti sama. Cakap Tuan Haji, sifat wajib ikut Mausuf. barulah ujungnya mesti sama. Tadi tu pun betul ujungnya mesti sama, tapi up sikit. Sifat mesti ikut mausuf. Jadi mausufnya ni fathah kan, mansub kan? So ini juga mesti mansub. Alhamdulillah. Okey, dia tengok contoh yang ketiga, asyari'i. Ni dengan apa ni? Asyari'i ni. Ni dipanggil apa ni? Kasrah bil apa ni? Majrur bil kasrah. Kasrah kan? Ya. Sifat mesti ikut apa? Mausuf. So, ni majrur bil kasrah, di sini juga mesti majrur bil kasrah. Ya, betul. Ya. Kabiri. Jadi asyari'u ni marfu', al-kabiru ni pun marfu'. Asyari'a ini mansub, al-kabiru pun mansub. Asyari'i ini majrur, al-kabiri juga majrur. Inilah yang disebut sifat mausuf. Maknanya sama ya, maknanya sama. Tapi kenapa dia dhamma, kenapa di sini fathah, kenapa sini majrur? Jawapannya macam tadilah. Kalau di sini mesti ada awal ayat. Ya, di sini mesti ada harfu jar. Di Jar. sini tak perlu. Dia boleh mula terus dengan asyari'u. Dia boleh terus mula dengan marfu. Kalau di sini tak boleh. Di sini mesti ada kalimah sebelumnya. Ini belum, yang ini boleh. Ya, tapi di sini nanti sambung lagi dengan ayat yang lain, kalimah yang lain. Okey, untuk mula dengan dhammah boleh. Untuk terus bermula dengan fathah atau mansub tak boleh, kecuali kita mengandaikan ada kalimah yang dimahzufkan di sini, yang dihazafkan di sini ya. Di sini pun sama, mesti ada jar. Baru dia boleh majrur.
Boleh faham ke apa yang diajar oleh kitab ni? Apa yang Boleh. diajar oleh Allah pada ketika ini untuk hamba-hambanya yang diberi hidayah? InsyaAllah. Yang lain? Allah faham. Okey, Datin Aminah. Ya, Okey, ya. boleh ikut tak kelas ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Puan Sri yang dari apa tu Kepung ada ikut tak pagi ni? Saya tak nampak. Ada Ustazah, ada saya Ada. tengok. Ada, Ada. Puan Sri, boleh faham tak kalimah ni? Boleh ikut Ya. tak? You cuba try very best. Okey, insyaAllah. Kita jumpa dalam Quran ada kalimah As-Sami'ul Alim. Betul kan? Betul. Ada kalimah dalam Quran, ya. Ya. Okey. Yang dari Singapura, Tuan Haji Sarifuddin, jelas tak? Tak ikut ke pagi ni? Tuan Haji Sarifuddin ada ikut tak? Haji Sarifuddin ke Saifuddin? Pagi ni tak ikut ke? Tak ada pun? Tak boleh. Ada, saya ada. Ada Anis Sarifuddin. Tuan Haji jauh dari seberang lautan. Boleh faham tak sifat mausuf ni? InsyaAllah. 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 Senang Tapi, aja. Ustaz tak nak tanya. Ya? Ini isim mesti sifat makrifah je. La. Nakirah. La. Bukan tak, tidak. La. Saya cakap tidak. Ini baru masuk intro baru satu. Okey, tak apa. Tuan Haji tanya adakah dia mesti isi makrifah je? Betul ya? Maksud Ya. Tuan Haji adakah dia isi makrifah saja? Tidak, Tuan Saja. Haji. Okey. Untuk menjawab Tuan Haji punya soalan, sekarang saya terus buat. Okay, sekarang kita pergi kepada isim nakirah ya. Kalau tadi isim makrifah mesti bermula dengan alif. Alif lam. Okey, sekarang kita pergi kepada nakirah. Bila kita sebut nakirah, boleh tak mula dengan alif lam? Tak. Boleh. Ya. Sekarang kita mula dengan kalimah yang tak ada alif lam. Ambil kalimah yang sama. Ya. Syarihun. Bila tak ada alif lam, di sini mesti ada apa? Tanwin. Tanwin. Mesti ada. Tanwin. Jadi syari'un. Ya, syari'un. Okey, syari'un. Nik dah balik ke? Nik dah balik ke dengan suaminya ada? Ni dah balik tapi dia masih kuarantin. Yelah, dia ikut Tak ada kelas tak? datang. Dia ikut kelas tak ni? Dia balik Kelantan. Yelah, dia ikut kelas tak ni? Hari ni tak tahu dia ada kat atas tu tengah prepare nak online kot. Oh. Online. Penat kan tu. Tapi Ha, tak apa, dia tak ikut ni, dia dah pakar ni. Okey, syari'un. Ini dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk apa? Nakiratun. Nakiratun. Jangan panjangkan nun tu ya, dia tak ada alif. Nakirah, ya, nakirah. Ya, jadi bila kita sebut betul-betul, kadang-kadang ada sebut nakirah, salah. Nakirah spelling dia macam ni. Nun, kaf, ra, marbutah. Nakiratun. Ya, nakiratun. Ni. Ya, nakinya kat sini baris salah. Nakiratun. Jadi jangan baca panjang ya. Kadang-kadang ada orang panjangkan salah ya. Nakiratun. Jangan panjangkan. Jadi bila kita wakaf kan jadi nakirah. Senang je nakirah. Jadi nakirah tu artinya umum. Apa maksud nakirah? Umum. Cuma kalau dalam bahasa Arab ni kalau benda tu tak panjang jangan kita panjangkan. Nanti orang Arab kata apa ni panjang-panjangkan. Nakirah artinya umum. Jadi umum tu macam mana nak kenal kalimah umum? Ada tanwin di hujung tadi. Kalimah. Jadi ada tanwin di hujung kalimah. Jadi ini disebut isim nakirah. Kalau ada alif lam di awal kalimah kita sebut isim ma'rifah. Okey, jadi menjawab Tuan Haji jauh dari Singapura tu. Jadi ini isim nakirah ya Tuan Haji boleh saja. Jadi ini disebut syari'un. Ini adalah mausuf. Ini adalah mausuf. Jadi ingat kita nak buat sifat. Sifat senantiasa wajib ikut mausuf. Jadi sekarang kita buat sifat. Syari'un. Kabirun. Kabirun. Okey, sekarang dah jadi sifat mansub dalam bentuk nakirah. Okey,
dalam bentuk nakirah. Ya. Ini mausuf jalan raya. Sifatnya bagaimana? Besar. Sifatnya macam mana? Besar. Jadi dia datang dalam bentuk nakirah. Jadi nak kata boleh saja sama ada kita buat dalam bentuk makrifah atau dalam bentuk nakirah, maksudnya tetap sama. Ya, jadi syari'un kabirun, jalan raya yang besar ataupun jalan yang besar. Ya, jadi ini kalimah dalam bentuk nakirah kerana tidak bermula dengan alif lam. Bila tidak ada alif lam, dia wajib ada tanwin. Okay. Ini dalam bentuk marfu' bidom. Okay, sekarang kita buat pula dalam bentuk mansub. Bentuk mansub yang juga dalam bentuk nakirah. Bila syari'un nak jadi dia mansub, kita jadikan syari'an. Syari'an. Pak? Syari'an. Ni dalam bentuk syari'an. Ni dalam bentuk tanwin fathah. Ni tanwin fathah. Ni kita sebut tanwin dhammah. Tanwin dhammah, tanwin fathah. Bila jadi lagu sedap tahu. Okey, kenapa ni ada alif? Siapa boleh jawab? Kenapa bila tanwin fathah ada alif? Sebab nak berhenti. Sebab berhenti. Kalau berhenti dia jadi apa ni? Jadi asli pula. Ma'iwad. Ya, dia jadi ma'iwad. Bila ma'iwad dia berhenti jadi hukum mat, baca 2 harakat. Tapi dia bukan hukum mat asli. Cuma cara bacaan sama seperti mat asli. Tahu tak? Ya, cara bacaan sama seperti mad asli, tapi ini bukan mad asli, ini mad muwad. Ya, kerana kalau kita wasal dia tak boleh jadi dia tak boleh jadi 2 harakat, dia jadi 1 harakat. Okey, syari'an di sini sifat mesti ikut mansub. Jadi kabiran. Tak jangan kabiran. Kabiran salah. Syari'an kabirun. Jangan sebut kabiran. Nanti ustazahnya marah tau. Wis kami marah nanti. Kenapa wis kami marah? Ron ni baca tebal ke nipis? Tebal. Ustaz Wis dah ajar. Ustazah Hania dah ajar. Okay, syari'an kabirun. Ya, baca tafkhim dan takrir. Okay, ni sifat, ini mausuf. Makna sama. Ya, cuma kenapa ni baris atas tu yang kena belajar, yang kita dah belajar. Di sini kena ada fi'il. Di sini kena ada fi'il dan fa'il, baru boleh syari'an. Okey, yang terakhir syari'in. Syari'in. Okey, di sini mesti ada huruf jar. Ya, di sini ada huruf jar, baru ni boleh majrur. Okey. Lepas tu ini sifat. Sifat mesti ikut mansub. Kabirin. Dengar. Ni kabirin. Kenapa sebut kabirin? Sebab sifat mesti kena ikut mausuf. Sifat mesti ikut mausuf. Ni tebal ke nipis ni? Nipis. Kenapa nipis? Baris bawah. Sebab baris bawah. Sebab baris bawah. Yelah tu. Ni belajar besar. Kan? Okey, bila ni ra ni baris bawah kita baca nipis. Sama ada kita qasar atau kita wakaf tetap nipis. Ya, ni syari'in, nampak? Syari'in kabirin. Ni syari'an kabirun. Okey. Okey, boleh? Ini dalam bentuk nakirah. Ini nakirah bi dhammah. Ini nakirah
bil Di fathah. fathah. Ini nakirah bil Ini majrur. besar. Okay? Ini marfu, ini mansub, ini majrur. Ya. Okey. Jadi kita jelas, kita nampak ya, ini marfu, ini mansub, ini majrur. Ini tanwin dhammah, ini tanwin fathah, ini tanwin kasrah. Okey? Okey, Tuan Haji jauh dari Singapura, ini jawapan untuk nakirah. Jadi tidak semestinya dia hanya berlaku pada makrifah, dia boleh berlaku dua keadaan, sama ada makrifah pun boleh, nakirah pun boleh. Yang salah tak boleh dalam satu kalimah ada makrifah dan ada nakirah. Yang tu salah. Ya, bila ada makrifah hilanglah nakirah, bila tidak ada makrifah muncullah nakirah. Okey, hal fahimtum al-an? Fahim tu. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Okey, setiap sifat mausuf mesti ingat ada berapa yang mesti sama? 4. Ya, ada 4 yang sama. Sama. Ya, 4 yang sama. Dalam Quran banyak kalimah yang dalam bentuk sifat mausuf. Okey, ini berlaku untuk mufrad. Ini berlaku untuk mufrad. Okey, ini semua mufrad ya. Dan dia boleh berlaku pada keadaan musanna. Dan dia boleh berlaku dalam keadaan jamak. Dia berlaku dalam keadaan muannas. Ya. Ingat, dia boleh berlaku dalam keadaan mufrad muzakkar. Dia boleh berlaku dalam keadaan musanna, dan dia boleh berlaku dalam keadaan jamak, dan dia juga boleh berlaku dalam keadaan muannas. Okey, tengok dia kata apa? Tengok muka surat 32. Muka surat 32. Pada contoh di atas, maksudnya contoh daripada kalimah asyari'u al-kabiru, asyari'a al-kabira, asyari'i al-kabiri, dan muka surat 32, syari'un kabirun, syari'an kabirun, syari'in kabirin. Semua contoh ini dia kata antara kalimah pertama dan kedua masing-masing sama. Apa yang maksud masing sama tadi? Yang saya dah terangkan dari awal tadi. Kalimah pertama kalau bermula dengan alif lam, kalimah kedua juga mesti dengan alif lam. Kalau kalimah pertama itu ma'rifah, maka sifat juga mesti ma'rifah. Ya. Jadi kalimah pertama disebut asyari'u disebut sebagai mansub, sedangkan kalimah kedua al-kabiru disebut sifat. Jadi sifat adalah pada kalimah yang kedua. Kalimah yang pertama ialah mansub. Kalimah yang pertama mansub. Ya, kalimah yang kedua sifat. Ini kalimah yang pertama. Ini kalimah yang pertama. Sifat kalimah yang kedua. Ya, kalimah yang kedua. Ingat, sifat mesti ikut mansub. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tetapi bila kita sebut sifat baru mansub. Bila kita menulis, kita tulis dahulu mansub. Baru sifat. Bila kita sebut sifat, kemudian mansub. Jelas tak? Jelas ke tidak? Jelas. Okey, tengok ketentuan dalam kotak tu ya. Sifat harus selamanya sesuai dengan mansub. Apabila mansubnya marfu, sifat pun harus marfu. Macam yang kita belajar ni. Ini mansub marfu, sifat juga wajib marfu. Okay. Apabila mansubnya ma'rifah, ya, yang bermula dengan alif lam, sifat pun harus ma'rifah. Kalau ini ada alif lam, dia mesti dua-dua alif lam.
Di sini juga mesti alif lam. Okey. Kemudian demikian pula apabila mausufnya nakirah, ini nakirah, tanda nakirahnya dengan tanwin dhammah. Sifat pun harus nakirah. Ini sifat juga nakirah dengan tanwin dhammah. Apabila mausufnya mufrad, ini mausufnya mufrad. Ya. Ini dia, apabila mausufnya nakirah, dia sifat pun nakirah. Juga apabila mausufnya mufrad, ini mausufnya mufrad. Atau musanna, sifat pun harus mufrad sama ya. Jadi keduanya harus sama, baik dalam segi marfu, mansub, majrur, mufrad atau musanna. Musanna dia saya belum buat, itu baru mufrad saja. Ini semua isi mufrad. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Sekarang kita pergi kepada musanna. Apa maksud musanna? Bilangan dua. Dua. Baik-baik. Kadang-kadang tersasul musanna dengan muannas. Manas. Kalau musanna dua, kalau muannas Perempuan. Perempuan. Ini musanna. Ya, ini musanna. Musanna. Ini dua. Ini muannas. Ini perempuan. Sebab dua-dua dengan huruf sa. Ya, ini muannas. Ya, ini sa pun. Ini sa, ini pun sa. Jadi kadang-kadang tertukar. Ini untuk bilangan dua, ini untuk perempuan. Jadi sekarang kita buat untuk musanna. Okey, untuk musanna. Okey, dia bagi contoh lagi. Perhatikan contoh. Sifat mausuf berikut ini dari isim ma'rifah. Dari isim ma'rifah. Sifat mausuf dari isim mufrad dengan kedudukan marfu berharkat dhammah. Dia bagi contoh as-saubu al-jamilu. Ya, sebut betul-betul as-saubu. Ya, jangan tertukar dengan huruf sin. Ya, jangan tertukar huruf sin. Ya, jadi jaga-jaga. Sebab kalau tukar dengan huruf sin dah jadi maksud lain. Okey, as-saubu artinya baju. As-saubu artinya baju. Jamilu yang cantik, ya, ataupun yang bagus, ya. As-saubu al-jamilu itu isi ma'rifah. Okey, sekarang saya tak tulis, cuba tengok buku. Semua ada buku ke ataupun ada yang tak ada buku? Takut tak ada buku pula. As-saubu. Ini dipanggil apa ni? Kalimat yang pertama disebut apa? Mausuf. Ma'rifah. Mausuf. Mausuf. Mansuf. Kenapa dekat sa ni? Okey, kenapa dekat sa ni saya letak sabdu? Kenapa dekat sa ni ada sabdu? Ada dua. Rota ada dua. Syamsiah. Bulan Syamsiah. Bulan Syamsiah. Kenapa dekat urat sa ni ada sabdu? Kenapa dekat urat jim ni tidak ada sabdu? Huruf Syamsiah. Syamsiah. Saubu tu Syamsiah. Alif lam Ini Syamsiah. ada sabdu, ni tak ada sabdu. Kenapa? Jamil tu alif lam. Sebab ini hukum idgham samsiah dan ini sa ni huruf samsiah. Huruf jim ni huruf qamariyah. Jadi bila huruf jim ni huruf qamariyah, jim ni jangan letak sabdu, lam ni letakkan sukun. Ya? Jadi kita nak belajar bahasa Arab jangan tinggal pula tajwid. Dua-dua sekali jalan. Ya, ini as-saubu ada sabdu kerana huruf samsiah. Ini jim tak ada sabdu sebab jim huruf qamariyah. Ini izhar qamariyah, ini idgham samsiah. Bulan Bisa Syamsiah. kita baca. Jadi ini alif lam samsiah, ini alif lam qamariyah. Ya, jadi ini huruf sa, huruf samsiah. Ini huruf qamariyah. Jadi bila kita baca, ini hukum idgham samsiah. Bila kita baca dalam bentuk izhar qamariyah. Dua-dua kena jelas. Jangan belajar bahasa Arab tajwid tinggal pula tak mau macam tu. Okey, as-saubu. Ini datang dalam bentuk ma'rifah sebab bermula dengan alif lam. Al-jamilu juga dalam bentuk ma'rifah. Ya, dua-dua kalimah isim. Dua-dua dalam bentuk isim ma'rifah. Okey,
bilangan. Ini mufrad. Ini juga mufrad. Okey, as-saubu muzakkar. Al-jamilu juga muzakkar. Okey, as-saubu marfu dengan dhammah. Ini al-jamilu juga marfu dengan dhammah. 4 yang kita sebut mesti ada pada sifat mansub, ada pada kedua-dua kalimah ini. Okey, ada pada kedua-dua kalimah ini. Ya, dalam Quran kalau nak tengok kalimah ni, tengok. Ni as-sami'u al-alim. Ayat Quran kan? As-sami'u al-alimu. Ni ayat Quran ni. Ya. Okey. Ni sama ni. Okey. Jadi inilah yang kita nak kenal di dalam Al-Quran. Ya. As-sami'ul alimu. Okey, Ustazah kalau wasi'un alimun. Apa tak dengar? Kuat sikit. Wasi'un alimun. Ya. Wasi'un itu dia wasi'un lagi satu. Alimun. Wasi'un alimun. Alimun. Wasi'un alimun. Ya. Wasi' ni luas. Luas. Wasi'un luas. Alimun maha mengetahui. Ya, wasi'un alimun. Ya, maksudnya yang luas yang mengetahui. Ya, wasi'un alimun. Tapi ini dalam bentuk yang sedikit berbeza kerana wasi'un ni adalah wazan yang tak sama dengan wazan alimun. Ya, wasi'un. Wasi'un ni dalam bentuk wazan fa'il. Wazan fa'il. Ya, wazan fa'il. Ini wazan yang kita belum belajar. Ini pun dua wazan belum belajar ni. Nanti masuk wazan ni baru belajar. Ini wazan fa'il. Ya, ini wazan sirah mubalaghah ni. Belum belajar lagi, pening awak sekarang. Ya, wazan yang belum belajar. Saya nak tunjuk wazan yang sama-sama untuk awak faham. Ya, untuk semua yang belajar pada hari ini wazan sifat mansub. Ya, okey. Kita tinggal dulu yang ni ya. Okey, masuk balik kalimah yang ini tadi. As-saubu al-jamilu. As-saubu al-jamilu. Itu adalah merujuk kepada sifat mansub yang sama. Sifat mansub yang sama. Okey. Itu dalam bentuk isim mufrad. Okey, kita masuk kepada yang kedua. Al-midana al-wasi'ah. Itu yang tadi ditanya tu. Ya, al-wasi'ah. Tadi tanya wasi'un tadi kan? Wasi'un artinya luas. Itu luas. Ya, wasi'un itu sifat. Sifat menunjuk kepada keluasan. Ya. Jadi kalau nak buat al-wasi'un tu duduk di belakang sebab dia sifat. Dia sifat. Wazan isim fa'il. Yang tu nanti belajarlah sebab ini belum masuk fa'il. Belum masuk isim fa'il. Okey, sekarang tengok. Al-midana. Apa maksud al-medan? Kat Kuala Lumpur ada satu tempat, Kampung Medan. Betul kan? Jadi medan tu maksudnya luas, lapang macam tu. Al-midana. Ya, al-midana. Jadi ini hati-hati. Sebab nampak alif nun. Awak selalu ingat alif nun bilangan berapa? 2. Tolong tulis baik-baik, buat note kat sini. Kalau untuk bilangan 2 lepas alif nunnya dekat mana? Baris bawah. Nunnya baris bawah. Ni nun baris atas. Jadi bukan bilangan 2 ni. Ini bilangan 1. Ya, lepas alif nun baris atas. Sebab yang bilangan 2 itu
lepas alif Di nun bawah bilangan 1. bawah. Ya, okey. Tolong buat note, takut nanti tersilap nampak alif lepas nun. Ya, yang untuk bilangan 2 lepas alif nun baris bawah. Buat nota, buat note sebab kadang-kadang tersilap. Nah, dia nak alif nun bilangan 2. Ini bilangan mufrad. Mama, apa maksud al-midan? Ialah kawasan yang lapang, yang luas. Maksudnya ini tempat. Ini merujuk kepada tempat. Ya, tempat. Al-midana, dia punya sifat macam mana? Al-wasi'ah. Al-wasi'ah. Okey? Nampak? Ini isim mufrad dalam bentuk makrifah. Ini pun isim mufrad dalam bentuk makrifah. Ya, dua-dua makrifah. Ini kalimah isim makrifah. Ini juga kalimah isim makrifah. Dua-dua sama kan? Okey, bilangan. Ini mufrad. Ini juga mufrad. Ini muzakkar. Ini juga muzakkar. Ini mansub. Ini juga mansub. Jadi empat ada pada kalimah sifat mansub yang ditulis al-midan al-wasi'ah. Okey, apa maksud al-midan? Tempat yang luas. Lapangan yang luas atau tempat yang luas. Dua-dua betul. Tempat yang luas pun boleh, lapangan yang luas pun belum betul, kawasan yang luas pun betul. Okey. Jadi ini disebut sifat, ya, ini sifat, ini dia punya maksud. Ya. Okey. Tadi yang tanya wasi' tu, ini adalah sifat. Ya, ini adalah sifat. Okey, seterusnya yang ketiga dia bagi. Ya, tengok pada buku, ya. Yang ketiga dia bagi sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan mansub. Ya, jadi sifat mansub pada kedudukan mansub ataupun kasrah. Kita tengok. Dalam Al-Quran ada kalimah sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan mansub dan kasrah. Okey. Yang ni al-jismi, al-saqim. Dua-dua adalah kalimah isim. Semua ada buku tak? Ada. Ada. Okey, pelajar baru semua ada buku? Pelajar baru semua ada. Ada. Kalau ada tengok dekat buku. Okey, Tuan Haji masukkan kat skrin, senang saya tunjuk. Al-jismi as-saqim. Al-jismi adalah tubuh badan kita lah. As-saqim sakit. Dalam bentuk majrur bil kasrah. Bawah kasrah. Majrur. Nama dia? Okey. Ya. Mana tadi? Al-jismi as-saqim. Ya, tubuh badan yang sakit. Mohon pada Allah jadikan al-jismi as-sihati. Tubuh badan yang sihat. Ya, kita tukar ajalah, tukar tak nak yang sakit. Ya, tapi kalau sakit pun kena redha. Ya, insya-Allah. Okey, itu dalam bentuk majrur bil kasrah. Okey, sekarang kita pergi dari isim nakirah bahagian B. Dari isim nakirah tengok bahagian B. Yang pertama sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan marfu' berharkat tanwin dhammah. 33 kita tengok dia kata B dari segi isim nakirah sikit lagi. Atas. Okey, cukup. Dari isim nakirah. Jadi isim kata nama nakirah umum. Dari kata nama yang umum. Ya, kata nama yang umum. Sifat mansub dari isim mufrad. Kata nama bilangan 1. Ya, isim mufrad kata nama bilangan 1. Kedudukan marfu'. Marfu' artinya baris depan. Marfu' baris depan untuk bilangan
mufrad. Ya, mufrad bilangan 1 marfu dengan dhammah. Kenapa marfu dengan dhammah? Kerana isim mufrad. Nampak? Kedudukan marfu berharkat tanwin dhammah. Ya, berharkat tanwin dhammah. Okey, tengok dia kata qurratun. Mana qurratun? Bola. Bola. Sebab tu bola sepak disebut qurratul qadam. Ya, bola sepak, qadam tu kaki. Ya. Okey, qurratun bola. Ini adalah mansub. Objeknya apa? Objeknya ialah qurrah. Qurrah. Qurrah tu apa dia? Bola. Bola. Okey, qurrah ni kalimah isim. Isim. Mana tanda isim? Tanwin Amin. dhammah. Dhammah. Okey. Kemudian qurrah ni adalah kalimah isim muannas. Muannas. Mana tanda muannas? Ni ta marbutah. Ya, anda nak marbutah. Betul-betul ya. Ta marbutah. Betul-betul. Ta marbutah. Ustazah boleh tulis atas ni Ustazah. Mana? Ambil pen tu yang dekat situ. Boleh tulis. Isim mufrad muannas. Yang Nas. penting faham, ini mufrad muannas. Ini bukan muzakkar. Kenapa ini bukan muzakkar? Sebab bila kalimah itu berakhir dengan ta marbutah, maka kalimah itu adalah kalimah muannas. Muannas. Okay, jelas tak? Bila kita tengok kalimat artinya perkataan yang berakhir dengan tak marbutah, tak marbutah, dia adalah kalimah muannas. Okey. Jelas? Lepas tu kita tengok ni ada tanwin dhammah. Jadi kalimah ini adalah kalimah isim. Dengan satu kalimah kita boleh faham macam-macam. Kita tengok qurrah. Ini satu kalimah. Okey, kedua, ini kalimah muannas. Ya, ketiga, ini dalam bentuk nakirah. Keempat, dia marfu'. Marfu' bi dhammah kerana isim mufrad. Okey, 5, qurrah ni jadi apa? Jadi mausuf. Oh, banyak ya. Ya. Jadi mausuf. Bila mausuf dia berkendak kepada sifat. Okey. Sifat wajib ikut mausuf. Okey. Mufrad muannas. So sifat mausuf juga mesti mufrad muannas. Siratun. Ini apa? Sifat. Ya, sifat. Sifat kepada qurrah. Ya. Sifat kepada qurrah ya. Jadi mana saghirah? Nampak saya sebut saghirah. Ya, saghirah. Ni sad okey. Bola yang kecil. Apa? Bola. Ni bolanya. Ini bola ni mausuf. Sifatnya macam mana? Yang kecil. Jadi ini adalah sifat mausuf isim mufrad ya pada kedudukan marfu' dan dia adalah isim mufrad muannas. Sahih? Jelas? Ya, wadih? Jelas tak? Ya, wadih? Jelas? Ada nak tanya sebelum turun ke bawah ni? Betul-betul kenal? Ini mini mufrad muannas. Di sini mesti juga mufrad muannas. Ini mausuf, ini sifat. Pada kedudukan marfu', kenapa dia kedudukan marfu'? Ya, pada sifat kerana dia punya mausuf juga marfu'. Ini pada kedudukan isim nakirah. Kenapa disebut isim nakirah? Kerana dia tidak bermula dengan alif lam. Okey, now nanti kita berpindah kepada yang seterusnya, yang kedua. Yang kedua tengok. Sekarang yang kedua dah Tuan Haji. Sifat mausuf dari isim mufrad, masih lagi mufrad. Ya. Pada kedudukan mansub. Ya, mansubun. Mansub ya, kalau kita waqaf mansubah.
berakhir dengan huruf ba, mansub. Tanwin fathah. Mana tanwin fathah? Ni dia. Ni tanwin fathah. Ya, ini pun tanwin fathah. Ini mazra'ah adalah mansub. Ini wasi'ah adalah sifat. Mazra'ah ni boleh disebut kebun, sawah, boleh. Ya, sifatnya macam mana? Wasi'ah. Wasi'ah ni adalah sifat kepada kebun ataupun sawah. Ya, jadi bolehlah kita terjemahkan dia sawah yang luas, kebun yang luas. Ya, okey, boleh. Jadi mazra'ah ini dalam bentuk isim mufrad muannas. Kenapa kita sebut isim mufrad muannas? Kerana di akhir kalimah ada tamarruf. Jadi bila maksudnya dengan kalimah muannas, sifat juga wajib muannas. Mesti dia sama jantina. Ini mufrad, ini juga mufrad. Ini nakirah, ini juga nakirah. Ini mansub, ini juga mansub. Okey, dua-dua wajib sama pada kedudukan empat yang sama yang kita telah bincangkan tadi. Maka inilah yang disebut sifat mansub. Mazra'atan wasi'atan, sawah yang luas, kebun yang luas. Okey. Yang ketiga kita sambung hari ni hari apa? Hari Khamis. InsyaAllah ada rezeki kita sambung minggu depan Selasa. Sebab saya ada kelas yang menanti. Okey. Harap boleh ikutlah pelan-pelan. Nanti ada rezeki kita laju-laju. Bila? InsyaAllah. Kalau tahun ni kita laju-laju, tahun depan kalau ada rezeki, kita diberi peluang oleh Allah untuk berada di atas muka bumi dan senantiasa kita bermujahadah, mujahadahkan diri kita untuk kita mendekati Allah melalui Al-Quran. Al-Quran lah yang menjadi hudan linnas, Al-Quran lah yang menjadi hudan lil muttaqin. Okay, insyaAllah. Pelan-pelan saya tak ajar lagi-laju sebab saya tahu bukan ni bukan mahat tahfiz. Kalau mahat tahfiz kena kejar syllabus. Ini mahat bait. Boleh rumah. Kita kali menanti lampu pula. Okey, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.